Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali kita sekali lagi pada subjek mata pelajaran pendidikan Islam PPKI tahun 5 di bawah tajuk solat fardu. Dan hari ini kita akan sambung bahagian yang kedua, sambungan daripada tajuk solat fardu, iaitu rukun solat. Rukun solat. Okey, jadi mari kita sama. Rukun solat ada sebanyak 13. Okey. Yang pertama sekali, ni tengok gambar ya. Yang pertama sekali berdiri betul bagi yang mampu. Ini rukun, kena buat. Bagi yang mampu kena berdiri dengan betul. Tetapi bagi orang yang tak mampu, dia berdiri sekadar dia mampu. Kalau tak mampu berdiri, maka dia boleh duduk. Tak boleh duduk, tak mampu duduk, boleh sembahyang dalam keadaan baring. Okey, seterusnya yang kedua, iaitu berniat. Itu niat solat lah. Niat solat. Ni fardu, rukun ya. Kemudian yang ketiga, melafazkan takbiratul ihram. Melafazkan takbiratul ihram. Macam mana caranya ataupun bunyinya? Iaitu Allahu Akbar. Sambil tangan. Tangan kedua-dua angkat. Kita melafazkan Allahu Akbar. Kemudian rukun solat yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Jadi murid-murid semua kena ingatlah surah Al-Fatihah, sebab dia merupakan rukun dalam solat. Al-Fatihah tahu kan. Kemudian rukun yang kelima, rukuk serta tamak-ninah. Rukuk serta tamak-ninah. Apa dia tamak-ninah? Tamak-ninah ia kita buat secara tertib lah. Kena ada berhenti sekejap. Sekadar kita membaca subhana rabbiyal, ataupun kita baca subhanallah, ataupun kita baca bacaan ketika rukuk lah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian rukun solat yang keenam, i'tidal serta tamak-ninah. Macam mana i'tidal? Selepas kita rukuk, kita bangun berdiri tegak semula. Itu namanya i'tidal. Pun sama, kena tamak-ninah juga. Dan berhenti sekejap. Kemudian rukun solat yang ketujuh, kita sujud serta tamak-ninah. Sujud serta tamak-ninah. Sujud. Macamlah gambar ni, sujud. Kemudian yang ke-8, kita pergi yang sebelah ni. Rukun yang ke-8, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Caranya macam ni. Macamlah gambar. Rukun yang ke-9. Rukun yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dia ada beza. Duduk antara dua sujud dengan duduk tahiyat akhir. Kemudian yang rukun yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Ini rukun ya. Membaca tahiyat akhir. Macam mana bunyi je? Ni ada At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, sampai situ. Kemudian rukun solat yang ke-11, kita membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana ni? Itu ketika kita membaca dalam tahiyat akhir. Ni kita ada selawat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kemudian rukun yang ke-12, melafazkan salam yang pertama. Itu rukun. Macam mana? Kita bagi salam sambil kita berpaling ke arah kanan tu. Itu rukun. Lafaz salam tu rukun.
Macam mana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang sebelah yang pertama. Yang kedua tu sunat. Dan yang terakhir sekali, rukun solat yang terakhir, yang ke-13, tertib. Apa dia tertib? Itu kita melakukan mengikut susunan yang betul. Okey, itu rukun solat yang mempunyai 13. 13. Seterusnya, kita pergi kepada bab yang berikutnya, perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat. Kita tengok satu persatu. Ini perbualan seorang muridnya dengan ustaz. Kita baca. Dia telefon ustaz dia. Assalamualaikum ustaz. Ustaz, apakah hukum solat saya jika terlupa membaca surah Al-Fatihah pada rakaat kedua? Maka ustaz jawab, Waalaikumsalam Adam. Solat kamu batal kerana kamu meninggalkan perkara rukun. Kamu wajib menggantikan semula solat tersebut. Kemudian ustaz kata lagi, perkara yang boleh membatalkan solat adalah ni. Berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Bila wuduknya batal, maka solat pun batal. Berlaku hadas besar, terkena najis, terbuka aurat, mengubah niat, bercakap-cakap, makan atau minum, membelakankan kiblat, ketawa, menambah rukun dengan sengaja, anggota besar bergerak sebanyak 3 kali berturut-turut, gila, pitam, tertidur atau mabuk semasa solat, mendahului imam, 2 perbuatan berturut-turut, maknanya dia bergerak lebih cepat daripada imam. Kemudian yang terakhir sekali, murtad. Maknanya kalau ada salah satu perkara ini, maka solatnya batal. Solatnya batal. Okey. Kemudian Adam kata, oh begitu, apakah perkara lain yang boleh membatalkan solat saya, Ustaz? Okey. Kemudian yang terakhir sekali kita baca teks ini. Dia kata apa? Baca dan hayati. Okey. Saya baca dan murid-murid minta perhatikanlah. Okey, Anas seorang budak yang baik. Dia sentiasa menjaga solat 5 waktu. Sebaik sahaja mendengar azan, Anas akan segera berwuduk dan bersolat. Dia bersolat secara berjemaah di surau. Kadang-kadang Anas berjemaah bersama-sama ayahnya di rumah. Jika di sekolah, dia solat berjemaah bersama-sama dengan ustaz dan kawan-kawannya. Kita hendaklah sentiasa mengamalkan solat fardu dalam waktunya secara beristiqamah seperti Anas. Apakah caranya? Antara yang boleh kita lakukan termasuklah yang pertama, selalu mendengar nasihat. Yang kedua, sentiasa mendisiplinkan diri. Yang ketiga, mencari dan berkawan dengan orang yang baik. Dan yang keempat, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajaran daripada kisah ini, Anas ni seorang budak yang baik. Bila solat dia, masuk waktu solat, dia pergi semayang. Sama ada di surau ataupun di rumah. Jadilah ini sedikit secara ringkas pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tentang rukun solat. Yang kedua, perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi cukup sekadar ini saja untuk pelajaran pada hari ini. Saya harapkan semua murid faham dengan baik pelajaran kita. Jadi terima kasih kerana memberikan kerjasama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.